Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk video pada pagi ini ialah Matematik tahun 4, Wang, unit bijak urus wang. Okey. Bijak urus wang. Standard kandungan 3.3.1 dan 3.3.2, iaitu merancang bajet harian atau mingguan atau bulanan untuk mencapai matlamat kewangan tertentu. Dan kedua, merekodkan perbelanjaan dan simpanan supaya mendapat matlamat kewangan tertentu. Baiklah. Jadi bijak urus wang ialah cara bagaimana kita belajar untuk mengurus wang yang kita ada. Wang, duit, ringgit Malaysia sangat penting dalam kehidupan seharian. Ada dua perkara yang kita boleh guna dengan wang ni. Yang pertama ialah belanja. Belanja. Jadi belanja kita boleh beli barang. Barang ada dua jenis, sama ada keperluan atau kehendak. Keperluan contohnya barang yang kita hendak beli itu penting untuk kehidupan kita. Kalau diri kamu sebagai pelajar, penting untuk kamu perlu ada buku tulis, pensel, pemadam, pembaris. Jadi perkara-perkara keperluan untuk seorang pelajar seperti buku tulis, pensel, pemadam, pembaris, itu dibeli dengan menggunakan wang. Jadi perkara yang kita beli untuk keperluan, untuk kepentingan kita, tugas kita sebagai pelajar, itu dinamakan keperluan. Ada juga jenis kedua barangan dinamakan sebagai kehendak. Kehendak ni ialah untuk melengkapkan kehidupan kita. Contohnya kita nak cantik. Jadi kita beli barang perhiasan contohnya. Okey. Contohnya kita nak rasa mewah. Jadi kita beli barang-barangan yang mahal. Itu kehendak. Jadi antara keperluan dengan kehendak, kita mestilah bijak mengurus wang kita. Sama ada kita hendak beli barang yang keperluan untuk kita atau kehendak untuk kita. Itu kita kena betul-betul bijak fikir. Bijak. Jadi perkara kedua yang kita boleh buat dengan wang ni, kalau tadi pertama ialah belanja, kedua ialah simpan. Simpan. Okey. Jadi wang ni tak semua wang yang kita dapat kita kena belanja. Tak semestinya. Jadi wang ada masanya, bukan ada masanya. Setiap masa mesti kita bahagikan kepada pertama simpan, yang kedua belanja. Jadi simpan wang ni untuk kegunaan masa akan datang. Okay, kita tengok contoh dalam buku teks. Okey. Muka surat 118. Okey, 118. Jadi buku teks muka surat 118, bijak urus wang. Apa dialog ni? Kata budak lelaki ni namanya Zali. Cantiknya set catur ini. Satu hari nanti saya ingin membelinya. Berapa harga set catur yang ditunjuk tu? Harganya RM135. Zali ni sama seperti kamu lah. Seorang murid tahun 4. Boleh tak dia ada dapat tak duit 135 terus untuk beli set catur ni? Mahal RM135. Jadi macam mana dia nak ada duit sehingga RM135 ni? Jadi seperti mana pesanan kakak penjual ni, Zali, kamu perlu berjimat. Cara dia macam mana? Simpan lebih dan kurangkan belanja. Jadi sebagai seorang murid, duit yang didapat daripada siapa? Dapat daripada mana duit bagi seorang pelajar ni? Fama. Fama ni bukan syarikat Fama tu, tapi father and mother. Ibu dan ayah kita. Setiap hari biasanya kita dapat duit daripada ibu dan ayah kita. Contohnya wang saku. Okey. Jadi kita tengok seterusnya. Apa yang Zali rancang, apa yang Zali buat supaya dia dapat membeli set catur yang dia inginkan ni. Jadi mari kita belajar cara bagaimana Zali, seorang yang bijak, menguruskan wang dia. Okey.
Jadi seterusnya ialah Zali membuat bajet harian. Bajet harian. Contohnya bagi Julai minggu pertama. Okey. Jadi dia pun tulis hari, jadual ni ada hari, ada seterusnya lajur dapat wang, kemudian ada lajur simpan dan ada lajur belanja. Okey. Jadi hari ni kenapa ada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat? Ini menunjukkan hari-hari persekolahan. Kalau sekolah kita buka, biasanya kita pergi ke sekolah, murid-murid diberikan wang saku. Wang saku ni ataupun wang poket. Duit yang kamu dapat daripada mak ayah kamu bukan untuk beli barang mainan, tapi untuk beli makanan. Okey? Jadi Zali ni seorang yang bijak. Saya sediakan bajet setiap hari, minggu dan bulan. Untuk bulan Julai sampailah Oktober. Jadi Julai minggu pertama, untuk bajet harian dia, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ini sebab dia bersekolah di negeri yang sekolahnya Isnin hingga Jumaat. Jadi kalau kita di Johor, kita belajar hari apa? Ahad. Mula daripada Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Okey? Jadi setiap hari kita tengok dapat wang. Lajur dapat wang ni apa maksud dia? Maksudnya Zali mendapat wang daripada siapa? Mungkin daripada ayahnya. Wang saku daripada ayahnya. Kemudian mungkin satu hari tu ada ibu beri. Maksudnya hari Isnin pertama dapat wang saku daripada ayah. Memang setiap hari sekolah ayah bagi RM4 untuk Zali. Okey, kemudian ada mungkin dapat lebihan duit daripada ibu beri. Contohnya RM2. Jadi pada hari Isnin, Zali mendapat dua orang dia dapat wang. Satu daripada ayah dia, wang saku RM4. Kemudian ibu beri RM2. Okey. Contohnya Selasa, hanya dapat wang saku daripada ayah RM4. Okey, atau Rabu pun sama, wang saku sahaja daripada ayah RM4. Khamis pula, wang saku daripada ayah dan abang dia pula beri dia RM4. Ni contoh. Okey, dan Jumaat pula wang saku daripada ayah. Okey. Jadi kemudian dia buat apa perancangan dia? Dia nak simpan. Kita tengok simpanan dia. Contohnya hari Isnin dia dapat RM4 daripada ayah dan ibu beri RM2. Jadi berapa banyak dia dapat kat sini? RM6. Nampak tak? RM6. Jadi sebagai seorang yang bijak, Zali ni dia utamakan simpan dahulu. Simpan dahulu. Daripada RM6, kita tengok berapa banyak disimpan. Dia pilih simpan untuk simpan RM3.80. Simpan ni kita boleh tetapkan berapa banyak yang kita boleh simpan. Okey, mungkin daripada RM6 tu kita nak simpan RM3.50 pun boleh. Tak ada masalah. Kita nak simpan RM4 pun boleh. Tak ada masalah. Okey, tapi pastikan simpanan yang kamu nak buat ni simpanan yang membantu kamu nanti. Okey. Jadi bila disimpan RM3.80, baki yang digunakan ialah untuk belanja. Contohnya dia buat belanja nasi lemak RM1.20 dan buku tulis RM1. Nampak tak bijaknya Zali dalam urusan pembelian dan penggunaan wang dia. Okey. Dia guna sekadarnya sahaja untuk makan nasi lemak RM1.20 dan buku tulis yang dia perlukan RM1. Okey. Kenapa dia tak beli air dekat sini? Sebab air dia bawa bekal daripada rumah. Jadi itu kepentingan bijak dalam uruskan wang. Jadi dia dapat simpan yang banyak, RM3.80. Hari kedua pula dapat wang saku hanya RM4. Tapi dia cuba sedaya upaya simpan RM2.80. Dekat-dekat dengan RM3. Maksudnya dia hanya belanja berapa? RM1.20 saja untuk makan roti canai. Okey. Jadi dekat sini awak sebagai murid, contohnya awak dapat berapa jua ringgit daripada mak ayah awak, pastikan latih diri awak untuk simpan dahulu. Simpan, jangan paksa diri simpan sebanyaknya. Simpan yang sekadar yang boleh awak mampu. Contohnya awak dapat RM3 daripada mak ayah awak setiap hari RM3.
Jadi makan, mungkin awak utamakan untuk makan RM2. Jadi awak boleh simpan RM1 sehari. Pun tak ada masalah. Jadi hanya makan. Jadi RM2. Jadi air awak bawa daripada rumah. Itu cara kita dapat menyimpan wang yang kita ada. Okey. Jadi selepas Jumaat, selepas 1 minggu dia gunakan, setiap hari dia ada simpan. Okey. Dan ada hari dan setiap hari juga dia belanja. Jadi ada jumlah mingguan. Jumlah mingguan ni akhir sekali kita tengok jumlah dia dapat wang berapa. Dapat wang ditambah semua. Setiap hari ada RM4 wang saku yang diberikan oleh ayah dia. Kemudian ada juga dapat daripada ibu beri dan abang beri. Ni kita tambah ke semuanya. Jadilah dalam seminggu itu dia dapat duit dia sebanyak RM26. Ni dia dapat RM26. Okey. Jadi kemudian kita tengok pula jumlah mingguan untuk simpanan dia. Jadi yang dia dapat simpan setiap hari mula-mula Isnin RM3.80, Selasa RM2.80, Rabu RM2.50, Khamis RM3.50 dan Jumaat RM1.50. Jadi dia dapat simpan RM14.10. Ini untuk minggu pertama. Okey, jumlah yang disimpan RM14.10. Dan kita tengok belanja dia pula. Dia tambah semua barang yang dibeli untuk setiap hari itu, dia belanja sebanyak RM11.90. Inilah contoh jadual bajet harian untuk 1 minggu. Okey, jadi kita dapat tengok dalam seminggu Zali dapat RM26. Dia dapat simpan RM14.10 dan dia hanya belanja RM11.90. Ini contoh bajet harian, jadual bajet harian untuk minggu